Pakatan Rakyat yang bertemakan Pakatan Harapan Rakyat adalah untuk menjamin setiap rakyat Malaysia akan membawa pulang pendapatan isi rumah sekurang-kurangnya RM4,000 sebulan. Pertama, untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Pakatan Rakyat akan membentuk ekonomi yang lestari alam sekitar, adil kepada pekerja dan rakyat. Kita akan mewujudkan 1 juta peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Pakatan Rakyat akan menubuhkan satu tabung bernilai RM2 bilion untuk membantu pelaksanaan gaji minima tersebut. Kerajaan Pakatan Rakyat dalam 2 bulan dari sekarang akan meningkatkan caruman kerajaan ke dalam lembaga tabung Angkatan Tentera, dinaikkan dari sekarang ini 15% menjadi 20% lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu lagi kita dalam debaran PRU ke-13. Saudara-saudara, mulai daripada hari ini, PRU ke-13 akan berlaku bila-bila masa. Parlimen akan dibubarkan pada bila-bila masa saja. Jadi sebab itu tidak patut timbul spekulasi sama ada dibubarkan 24 hari bulan ke, 25 hari bulan ke, hujung bulan Mac ke, dah tak timbul lagi soal itu. Soalnya mana-mana parti pun, sama ada pakatannya, sama ada Barisan Nasionalnya, tidak lain dan tidak bukan, mereka harus bekerja untuk memberikan kemenangan kepada masing-masing parti. Tapi apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan-puan, dalam ruangan yang ringkas ini, debaran PRU ke-13, kita akan menyentuh lagi persoalan mengenai manifesto Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, manifesto Pakatan Rakyat diumumkan sebagaimana yang kita tahu hujung bulan Februari yang lepas. Sekarang dah masuk Mac, dah masuk pertengahan bulan Mac. Maknanya manifesto ini sudah dilambung dalam masyarakat. Manifesto ini sudah dilambung dalam minda masyarakat. Manifesto ini sudah diceritakan di kedai kopi, sudah diceritakan di beranda-beranda masjid dan surau, sudah diceritakan di tempat-tempat rumah-rumah perkahwinan, majlis perkahwinan, sudah diceritakan di mana-mana saja, di mana-mana saja. Dan rakyat daripada desa, daripada pinggir kota, rasa saya sebahagiannya membisikkan, membincangkan, memperkatakan masalah mengenai manifesto Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan, persoalan yang ditimbulkan yang saya tidak mau ulas kat sini, persoalan ekonominya misalnya tentang bagaimana cara untuk mendapatkan perbelanjaan yang begitu besar. Oleh kerana Pakatan Rakyat telah menjanjikan satu manifesto yang disebut sebagai manifesto memberikan kepada rakyat segala-gala keperluan ni. Rakyat kecil, rakyat besar, rakyat desa, rakyat kota diberikan berbagai-bagai kemudahan yang sebahagian daripada ahli-ahli ekonomi, pakar-pakar ekonomi mengatakan itu hanya retorik sahaja. Bagaimana nak mendapatkan wang yang begitu banyak, ratus bilion untuk melaksanakan manifesto itu jika sekiranya tidak dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan sahaja sumber kewangannya yang dipersoalkan dan belum ada jawapan lagi. Kita lihat sebagaimana yang kita mengetahui, pemimpin besar Pakatan Rakyat tidak memberikan jawapan mana nak dapat duit, nak melaksanakan manifesto dengan item-itemnya, setiap satunya menelan jutaan, ratusan jutaan ringgit yang akhirnya berjumlah bilion dan bilion dan bilion dan bilion itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahawa manifesto ini entah macam mana meninggalkan kaum India dalam pembincangan untuk membangunkan kaum India sebagaimana yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat, di mana juga mereka pergi, sama ada di estate, sama ada masyarakat-masyarakat yang di pinggir bandar, di bandar yang ramai orang India, dijanjikan bagaimana mereka nak membantu masyarakat India. Dan dikatakan bahawa manifesto Pakatan Rakyat tidak memasukkan elemen kepentingan masyarakat India dalam manifesto itu. Begitu juga orang-orang disable, orang-orang yang tidak mampu, yang atas beberapa sebab, sama ada mereka menimpa kemalangan, sama ada apa yang dialami itu hasil daripada sejak lahir dan sebagainya, menjadikan mereka sebagai insan-insan yang kurang bernasib baik atas beberapa sebab yang disebut sebagai disabled persons, yang ini pun dikatakan tidak disentuh
secara khas oleh manifesto Pakatan Rakyat itu. Tapi saya tak mau pergi yang ke situ. Oleh kerana saya merupakan sebagai Presiden Jati Malaysia, iaitu jalur 3 yang mempromosi, yang memperkedepankan, yang memperjuangkan 3 perkara. IMR. Apa dia I? I ialah Islam. Apa dia M? M ialah Melayu. Apa dia R? R ialah Raja. IMR, Islam, Melayu dan Raja. Persoalannya tuan-tuan dan puan, sebab manifesto ini terus dibincang. Saya kata manifesto terus dibincang dan saya lihat perbincangan itu berbagai-bagaian perbincangan itu. Ahli ekonomi membincangkan daripada sudut ekonomi. Ahli bisnes membincangkan daripada sudut bisnes. Ahli sosial membincangkan daripada sudut sosial. Ahli agama membincangkan daripada sudut agama. Ahli kemasyarakatan membincangkan dari sudut kemasyarakatan. Ahli welfare membincangkan dari sudut welfare. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, tak kisah daripada pandangan apa pun, daripada sudut apa pun, tapi bagi saya sebagai presiden kepada jalur 3 atau Jati, maka sudah tentunya lah bagi saya agendanya ialah IMR. Maka dengan itu saudara, saya nampak ada 2-3 perkara yang ingin saya ulas mengenai IMR dalam manifesto Pakatan Rakyat itu. Pertama tentang Islam. Islam yang disentuh ialah Islam sebagaimana yang dikatakan bahawa Pakatan Rakyat akan menyokong, akan memberikan sokongan kepada Islam sebagaimana yang terpancar dalam perlembagaan yang mengatakan Islam itu adalah agama persekutuan. Setakat itu. Dan mereka memberikan sedikit gambaran bagaimana mereka nak mereformasikan institusi-institusi Islam. Saya nak beritahu para penonton yang dihormati sekalian, dulu setahun yang lepas saya exco hal ehwal Islam. Jadi saya tahu sedikit tentang perkembangan masyarakat Islam, tentang bagaimana nak membangunkan Islam, tentang apa cabaran-cabaran nak membangunkan Islam di negeri Selangor. Sebab saya exco hal ehwal Islam di negeri Selangor. Saudara-saudara, apa yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat untuk mereformasi institusi Islam dan keagamaan itu sudah pun dilakukan. Tanah-tanah wakaf di Selangor ditubuhkan khusus, ditubuhkan satu perbadanan khas, Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Maknanya, tanah-tanah wakaf akan dibangunkan, tanah-tanah wakaf akan disatukan. Dan pembangunan ini insya-Allah para penonton yang hormati sekalian akan memberikan lonjakan kepada nilai-nilai tanah wakaf yang dimiliki oleh orang Islam, institusi Islam, supaya tanah-tanah tersebut dapat dibangunkan. Okey. Yang kedua tentang misalnya tabung haji disebut nak menambahkan jumlah dana tabung haji. Inilah yang diusahakan tabung haji. Saya rasa pembangkang ataupun Pakatan Rakyat saudara tak perlu masuk campur tangan lagi dah. Tabung haji sebagaimana yang kita ketahui satu dunia mengiktiraf kebolehan, kemampuan, keupayaan tabung haji. Sehingga ini bukan saja kemampuan, kehebatan tabung haji dalam hal mengurus dana, dalam hal mengurus hartanah, dalam hal memperkembangkan dana, tetapi tabung haji juga sudah menjadi sebutan dan ikutan kepada institusi-institusi di luar daripada Malaysia yang berkaitan dengan haji ini untuk menjadikan tabung haji sebagai model untuk mentadbir, mengurus, menghantar jemaah sama ada menunaikan umrah atau menunaikan haji. Saudara, apa yang saya nak sebutkan, maknanya misalnya dia kata nak menambahkan peruntukan kepada institusi-institusi, agensi-agensi agama. Ini memang telah dilakukan masa saya menjadi exco agama. Tiap-tiap tahun dalam acara kita nak membangunkan institusi agama di negeri Selangor, memang kita minta tambahan untuk sekolah agama, tambahan untuk pengurusan masjid, tambahan untuk madrasah, tambahan untuk ma'had tahfiz, tambahan untuk guru-guru kafah, tambahan untuk berbagai-bagai lagi yang kita minta. Dan ini hanya diulang tayang oleh Pakatan Rakyat yang sebenarnya pun memang sudah menjadi agenda sedang lama-lamanya bagi kerajaan yang sedang memerintah mentadbir Malaysia dan mentadbir negeri Selangor terutamanya sekarang ini. Tuan-tuan dan puan, yang kedua ialah perkataan Melayu. Untuk perkataan tuan-tuan dan puan, Melayu tak disebut langsung
35 muka surat manifesto Pakatan Rakyat ini, perkataan Melayu tidak timbul langsung, tidak ditulis langsung, tidak dicatat langsung, tidak disebut langsung, tidak diketengahkan langsung. Macam mana? Persoalannya, bagaimana kedudukan Melayu bila Pakatan Rakyat memerintah? Di mana letak Melayu bila Pakatan Rakyat memerintah? Di mana kedudukan Melayu bila Pakatan Rakyat memerintah? Apa dia pembangunan orang Melayu untuk 30 tahun yang akan datang bila Pakatan Rakyat memerintah? Yang kita tahu, hak keistimewaan orang Melayu, sebagaimana yang kita baca dalam akhbar, sebagaimana yang disampaikan kepada kita, mereka nak merombak sistem. Sistem dasar ekonomi baru nak dirombak. Sistem menyusun lapis semula masyarakat nak dirombak. Sistem untuk melahirkan masyarakat usahawan Melayu nak dirombak. Apa juga keistimewaan orang Melayu nak dirombak, nak diganti dengan satu sistem yang sama rata, sama rasa. Para penonton yang hormati sekalian, kalau macam dokumen 35 muka surat tu tak menyebutkan Melayu, di mana mereka nak berjuang nak menegakkan Melayu? Yang saya heran, orang Melayu dalam PKR, orang Melayu dalam PAS berdiam diri. Dan pemimpin-pemimpin besar mereka sign tu, menurunkan tanda tangan kepada dokumen manifesto namanya. Sign, taruh tanda tangan mereka. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau itu sudah dilakukan tetapi Melayu tidak ada di dalam, Islam pun yang disebut itu bukan Islam yang diperjuangkan oleh PAS. PAS memperjuangkan Islam untuk menegakkan negara Islam, melaksanakan hudud dan membangunkan masyarakat atas dasar bagaimana peruntukan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tak ada dalam manifesto Pakatan Rakyat. Yang ketiga ialah perkataan raja. Kita dalam IMR, kita dalam Jati mempromosi Islam Melayu dan Raja. Raja bagi kita adalah satu institusi. Majlis Raja-Raja adalah satu institusi yang diperlu berikan kekuatan, yang perlu diperkokohkan, yang perlu diperkuatkan sepanjang masa, sepanjang ketika, kerana institusi raja merupakan penyelamat dalam konstitusi, dalam perlembagaan kita. Penyelamat untuk Islam, penyelamat untuk orang Melayu, penyelamat untuk hak istimewa orang Melayu dan sebagainya. Jadi bila raja tak ada, Melayu tak ada, Islam hanya tafsiran Islam dalam perlembagaan, Islam sebagai agama rasmi, begitu saja. Bukan Islam yang dituntut oleh PAS untuk melaksanakan Islam, melaksanakan hudud, menegakkan negara Islam atas nama Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maka sudah tentulah saudara, perbincangan yang terus-menerus mengenai manifesto Pakatan Rakyat ini, tuan-tuan kena sambut dan saya kena sambut. Apa yang kita perlu lakukan tidak lain dan tidak bukan menerangkan kepada rakyat. Yang boleh menulis terus menulis, yang boleh memapar boleh terus memapar, yang boleh keluar radio, yang boleh keluar TV, yang boleh keluar akhbar untuk memberitahu rakyat yang akan keluar mengundi bahawa Pakatan Rakyat nampaknya tidak memberikan ruang yang sepatutnya kepada Islam, tidak memberi ruang yang sepatutnya kepada Melayu dan tidak memberikan ruang yang sepatutnya kepada institusi raja. Kalau ketiga-tiganya ini tidak ada, ketiga-tiganya ini dipinggirkan, maka sebagaimana yang disebut oleh beberapa orang pemimpin, maka pupuslah Melayu itu, pupuslah Islam itu, pupuslah institusi raja-raja itu. Apa nak jadi kepada kita? Dan ini jelas dalam manifesto Pakatan Rakyat membayangkannya. Manifesto Pakatan Rakyat, manifesto di mana-mana pun negara dalam dunia ini, inilah dia punya working statement dia, operational statement bagaimana nak membangun negara berdasarkan kepada manifesto yang dikeluarkan. Artinya, Pakatan Rakyat tidak berminat untuk membangunkan Islam. Pakatan Rakyat tidak berminat untuk membangunkan orang Melayu. Pakatan Rakyat tidak berminat untuk meneruskan kehebatan kedaulatan institusi raja di negara kita ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama menyedari hakikat ini. Kita bincang. Bagi saya, bagi orang Melayu, bagi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bincang soal ekonomi, bincang soal bisnes, bincang soal kemasyarakatan, bincang soal welfare, bincang soal kebajikan dan sebagainya. Saya alu-alukan perbincangan itu, tetapi bagi kita orang Melayu, bagi kita orang Islam, jangan lari daripada Islam. Tidak ada dalam pakatan.
dalam pengertian yang dikenakan oleh PAS. Hal tentang Melayu tidak ada dalam manifesto pakatan. Hal mengenai raja-raja tidak ada dalam manifesto pakatan. Sampailah masanya tuan-tuan berfikir panjang, berfikir lanjut. Seluruhnya yang bersama-sama kita menonton ruangan ini memikirkan. Sama ada kita akan terus memberikan sokongan kepada pakatan ataupun dengan menatap manifesto ini menjadikan kita membuat satu keputusan yang bukan radikal. Keputusan yang berdasarkan kepada semakan yang saudara-saudara sendiri boleh buat. Mengapa kita harus menolak Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum ke-13 yang akan datang ini. Cukup setakat itu, para penonton yang dimuliakan sekalian. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam lain-lain ruangan dalam debaran PRU ke-13 dan bertemu lagi di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.